Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillah biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu sekali lagi, alhamdulillah, dalam pagi yang mudah-mudahan penuh barakah ini. Alhamdulillah, insya-Allah, setelah kita menunaikan solat subuh, kita seperti mana Coach Allen kata tadi, kita tak sambung tidur. Hari Ahad ni kita terus buka pula Zoom pula, masuk dalam Zoom pula dengan mata ngantuk-ngantuk ni, kita nak pergi belajar, nak dengar apa yang kita boleh ambil daripada sang pencipta kita sendiri, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada yang lebih baik melainkan apa yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik mana pun kata-kata sang pujangga itu, tidak ada masalah untuk kita belajar apa pun, sebab orang belajar daripada pengalaman itu adalah satu perkara yang baik untuk kita pelajari. Tetapi tentu saja ilmu Allah Subhanahu wa taala itu lebih-lebihlah, tak boleh nak dibandingkan. Malang sekali kalau kita rasakan kata-kata Allah ni biasa-biasa sahaja, malang. Sebab apa? Ini adalah kata-kata sang pencipta, firman Allah Subhanahu wa taala, dan dia tahu apa yang terbaik, apa yang paling terbaik buat kita. Dan inilah sebenarnya cara kita belajar straight terus daripada sang pencipta itu. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dia, mudah-mudahan kita mendapat keredaan dia. Jadi kita tak ada kata sebab lain, reason lain untuk kita ada di sini. Nak belajar kat mana-mana pun boleh belajar. Bahkan motivasi kalau dia baca buku-buku yang Mak Saleh tulis pun, 7 Highly Habits, apa macam-macam manfaat boleh dapat, tetapi tidak adalah manfaat yang lebih baik iaitu daripada Allah SWT. Yang lain-lain tu ada masalah untuk kita belajar, sebab ilmu tu pun datang daripada Allah SWT. Tetapi yang paling utama, jangan dikesampingkan yang datang daripada Allah SWT tu di samping kita mencari yang lain. Itu yang sepatutnya kita tanamkan dalam diri kita. Dan pertamanya saya mengucapkan seperti biasa, saya mengucapkan ribuan, jutaan, bilion, trilion yang tak terhingga terima kasih saya kepada Coach Allen, Coach Asia yang sangat saya hormati. Mudah-mudahan Allah membalas dengan kebaikan, dan saya juga ingin mengucapkan jutaan, bilion terima kasih kepada semua yang sudi mendengar, sudi hadir. Ada yang selalu datang, alhamdulillah, ada yang lihat selepas ini. Mudah-mudahan ada lagi yang lihat lagi. Kita bukan target kita sekarang kan. At least mudah-mudahan kata kalau kita tak ada pun, orang masih tengok, orang jumpa pun ada manfaat yang boleh dapat sekurang-kurangnya kita tinggalkan di dunia ni kan. Harimau mati tu meninggalkan belang kan, manusia tu mati meninggalkan ajaran dia lah sepatutnya. Dia bukan nama yang penting. Nama tak penting, yang penting apa yang dia tinggal tu, apa yang ditinggalkan itu. Dan itu yang kita harapkan. Baik tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita ni, dalam pepatah lah kita selalu dengar yang ada orang kata kan, hidup tak selalunya indah, langit itu tak selalunya cerah. Kita selalu dengar macam tu. Itulah sebenarnya hakikat kehidupan. Bukan semua orang akan suka apa yang kita buat. Boleh jadi dalam kehidupan kita ada orang suka kat kita pada peringkat awal dia. Tapi tiba-tiba kita cakap satu perkara yang mengubah suatu minda masyarakat, orang benci kat kita. Orang jadi penentang utama. Tiba-tiba orang yang sayang kat kita jadi musuh yang utama. Begitu. Bukan kita nak musuh dengan dia, dia nak musuh dengan kita. Ini sebenarnya berlaku sendiri kepada Rasulullah SAW. Sebelum baginda diutus menjadi rasul, hidup semua okey-okey saja. Orang Arab kata alama yuram. Semuanya biasa-biasa saja. Malah beliau dihormati. Dalam sirah beliau digelar sebagai Al-Amin, iaitu yang dipercayai.
Jadi untuk memahami apa yang hendak kita doakan hari ini, kita belajar hari ini, sebelum kita pergi kepada doa pada ayat yang ke-80 dalam surah Al-Isra ni, kita kena lihat dulu latar belakangnya bermula sekurang-kurangnya daripada ayat 76. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala habarkan kepada kita bagaimana orang Arab musyrikin di Mekah mereka buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gelisah. Maksudnya susahkan Nabi. Dan berlaku beberapa siri penentangan terhadap risalah yang dibawa baginda sehingga melibatkan mereka menyeksa para sahabat. Mereka bahkan ada yang para sahabat yang dibunuh pun, seperti keluarga Yasir kan. Dan kita dapat lihat bagaimana Sumayyah dibunuh kerana apa? Sekadar mengucap la ilaha illallah. Dan mereka juga bercadang, mereka plan, mereka berkomplot untuk mengeluarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada bumi Mekah. Sebab apa? Mereka dah tak tahan dah dengan dakwah baginda. Sebab mereka rasa lebih baik kalau Rasulullah ni tak ada je. Mereka tak boleh bunuh straight sebab Rasulullah ni datang daripada bukan klan yang biasa-biasa. Kalau mereka bunuh Rasulullah, maksudnya mereka telah berperang dengan satu klan. Itu akan menyebabkan pertumpahan darah yang hebat dalam kalangan bangsa Arab itu sendiri, Arab Quraisy itu sendiri. Sebab Nabi ada Abu Talib pun bantu dia. Yang tak masuk Islam, Allah takdirkan tak masuk Islam tapi menyokong dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka kalau tak boleh bunuh direct, mereka buat macam-macam perkara supaya Rasulullah rasa tak selesa. Namun, perkara tersebut tidak menyebabkan Rasulullah keluar daripada Mekah. Sebab Rasulullah tidak mendapat arahan untuk keluar daripada Mekah. Kalau Nabi nak keluar, kenapa Nabi perlu tunggu 13 tahun? 13 tahun tu lama sangat. Kenapa Nabi tak keluar je terus? Tetapi Nabi tidak keluar terus sebab tidak mendapat arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah SWT juga dalam ayat ni, kalau tuan-tuan lihat pada surah Al-Isra ni, Allah SWT beri jaminan kalau betul lah nanti baginda keluar daripada Mekah, which memang dia keluar daripada Mekah pun akhirnya, Allah kata, Allah jamin orang Arab Mekah tidak akan selamat. Maksudnya akan ada azab yang menimpa kepada mereka. Kita lihat dalam sirah pun macam mana lepas 8 tahun baginda berhijrah dari Mekah, umat Islam akhirnya berjaya ambil alih kota Mekah daripada musyrikin Mekah. Dan banyak pun pembesar-pembesar musyrikin Mekah, tak lama selepas baginda hijrah ke Mekah, ke Madinah, mereka dibunuh di perang Badar. Mereka terbunuh dalam perang Badar. Termasuklah siapa Abu Jahal yang mati 6 bulan lepas baginda keluar daripada Mekah. Jadi mereka tak hidup dalam keadaan aman. Kena curse dengan Allah SWT. Kalau kau keluar, Allah tak datangkan azab. Kan dalam Quran kata Allah tak datangkan azab selagi ada Nabi ni. Selagi ada Nabi, Allah tak akan datangkan azab. Tengok Nabi Lut. Selagi mana Nabi Lut tak keluar daripada tempat dia, Allah tak datangkan azab. Kalau ada azab pun azab peringatan saja. Macam Firaun. Masa Musa kena, dia cuma azab peringatan yang tak memakan tubuh mereka. Yang tak memakan tubuh Firaun. Tapi once Musa keluar daripada Mesir, apa jadi? Dia kejar, masuk, mati kat dalam air. Mati kat dalam laut. Nampak? Itu yang Allah tunjukkan. Jadi dugaan yang telah dikenakan kepada Rasulullah SAW ni perkara biasa yang Allah bagi kepada Rasulullah dan juga para Nabi yang terdahulu. Jadi Allah datangkan perkataan ini, Allah bagi tahu ini sebagai pujukanlah kepada Rasulullah supaya Rasulullah tahu rasa lega. Kalau aku keluar daripada kampung asal aku pun sebenarnya Allah ada plan yang big plan untuk aku. Itu dia. Dengan rasa orang kata walaupun Nabi bukan orang yang Nabi ni anak jati Mekah lah kita kata macam tu. Walaupun dia pergi ikut bapa saudara dia dia pergi berniaga ke Syam dan sebagainya. Tetapi dia bukanlah orang yang meninggalkan Mekah macam tu saja. Dia memang anak kampung, anak jati Mekah lah kita kata macam tu. Tetapi bila dia jadi Nabi, dia jumpa dengan Warakah, kan Khadijah radhiyallahu anha bawa dia jumpa dengan Warakah. Warakah kata nanti kalau aku masih hidup, aku akan pertahankan kau ketika kau diusir kelak daripada kaummu. Sehingga Nabi kata aku akan diusir oleh kaum aku. Ya, setiap Nabi pun macam itulah. Sunatullah yang berulang. Apabila dihalau Rasul daripada satu tempat, penduduk asal akan binasa. Dan itu pun berlaku daripada dahulu dah. Jadi menguang Nabi Muhammad SAW daripada Mekah bukan satu rahmat. Sedangkan Rasulullah SAW itu sendiri adalah rahmatan lil alamin. Buang Rasulullah maksudnya kita telah membuang rahmat Allah daripada hidup kita. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika benar kalian mencintai Allah, ikut aku, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat seterusnya Allah suruh Nabi bagi tumpuan bukan kepada penentangan tu, Allah suruh Nabi solat daripada matahari tergelincir sampai gelap malam, iaitu Zuhur hingga Isyak. Kemudian Allah sebut pula ayat berikutnya, Allah kata Allah sebut Quranal Fajr.
Allah sebut solat subuh tu Allah namakan Quran al-Fajr, yakni Quran subuh. Kenapa Allah kata macam tu? Sebab sunnah Rasulullah panjangkan solat subuh berjemaah dengan para sahabat. Kenapa kena panjangkan solat subuh? Sebab dalam hadis kata ketika itulah berlakunya pertukaran antara malaikat malam dan siang tu, maka maksudnya malaikat lebih ramai melihat siapa orang yang bersolat pada waktu subuh. So ramai malaikat yang akan lebih mendoakan kita. Itu dia. Sebab tu kata ada hadis ya. Maka oleh kerana itu lebih ramai malaikat yang menyaksikan pembacaan Quran sebab solat subuh. So Imam Bukhari kata telah menceritakan pada kami Abdullah ibn Muhammad, telah cerita pada kami Abdul Razak, telah cerita kami Ma'mar dari Az-Zuri, dari Abu Salamah, dari Sa'id ibn Musayyab, dari Abu Hurairah bahawa Nabi SAW telah bersabda keutamaan solat berjamaah atas solat sendirian ialah 25 darjat. Dan malaikat yang bertugas di malam hari dan bertugas di siang hari berkumpul dalam solat subuh. Kemudian Abu Hurairah berkata, bacalah jika kalian suka membacanya. Iaitu firman Allah, dan dirikanlah pula solat subuh, sesungguhnya solat subuh itu disaksikan. So Allah sebut sebagai Quranul Fajr sebab banyak malaikat-malaikat yang ada. Malaikat yang bertugas malam dan siang tu, sebelum mereka tukar shift, mereka solat dulu dengan kita. Itu yang dikatakan oleh hadis Nabi SAW. Dan mungkin kalau kita nak sentuh sikit, kenapa ada hadis kata 25 darjat kalau sembahyang jemaah? Kenapa ada hadis kata 27? Tersalah cetak ke apa ni? Imam An-Nawawi dia jelaskan ada yang dapat 25 darjat, ada yang dapat 27 darjat berdasar kesempurnaan solat. Manusia tak sama. Ada orang dapat 25, ada orang dapat 27. Itu apa yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Okey, tak apa. Itu perbincangan lain insya-Allah. Kemudian Allah bagi tahu dalam ayat seterusnya, Allah suruh Nabi lepas solat wajib tu, Allah suruh Nabi solat tahajud. Sebab apa Allah cerita pasal solat ni? Sebab Allah kata jangan kau concentrate sangat, jangan kau beri tumpuan sangat pasal orang yang nak menentang kau tu. Tapi bagi tumpuan kepada ibadah yang Allah suruh. Sebab kekuatan manusia itu untuk apa? Untuk solat. Sebab manusia itu tidak ada kekuatan. Sebab itu kita lihat bila dalam azan misalnya. Azan bila Tok Bilal sebut Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar. Bila kita kata asyhadu alla ilaha illallah, kita pun sebut benda yang sama. Tapi dalam hadis Nabi bila Tok Bilal sebut, muazzin sebut hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Kita tak sebut hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Kita cakap isteri kita, bangun hayya 'alas salah. Kita kata macam tu. Tak sebut itu, bangun hayya 'alas salah. Tak. Kita kata la haula wala quwwata illa billah. Tak mampulah kalau Allah tak tolong. Kita kata macam tu. Tidak ada sebarang daya kekuatan melainkan kekuatan yang datang daripada Allah SWT. So Allah ajar kepada Nabi, kau memang tak boleh nak angkat, kau tak boleh nak ambil apa yang kaum kau buat ni kalau aku tak bantu. So sekarang aku ajar kau doa. Macam mana nak selesaikan masalah. Ini bukan Nabi doa macam tu saja. Nabi doa sebab Allah ajar. Macam mana nak selesaikan masalah orang menentang ni. So apa yang Nabi ajar, apa yang Allah ajar sebelum Nabi berhijrah, Allah ajar wa qur rabbi. Ayat yang kita nak bincang ni, ayat 80 ni. Dan katakanlah Rabbi, Tuhanku, adkhilni, masukkanlah aku. Mudkhala sidqin. Mudkhala sidqin maksudnya kemasukan yang benar. Mudkhala sidqin. Sidqin wa akhrijni, dan keluarkanlah aku mukhraja sidqin, keluar yang benar. Waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan berikanlah kepadaku daripada sisi engkau kekuasaan. Sultanah ni kekuasaan, nasira ni yang membantu, yang menolong. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Tuhanku, masukkanlah aku dalam apa? Dalam kemasukan yang benar. Ini yang kita nak tengok. Waktu ayat ni diturunkan, pada mufassirin mengatakan baginda sedang dilawan oleh semua penentang baginda. Jadi kalau baginda ditentang, kita suka ke orang tentang kita, orang komen yang buruk-buruk kat kita suka ke? Wah, inilah orang yang baik komen kat aku macam ni. Bagus. Saya suka yang ini. Kalau dia jiwa kental, okeylah. Tapi kalau jiwa tak berapa kental, kita akan block dia. Farewell lah. Selamat tinggal. Selamat jalan. Pergilah baca yang lain. So dia menyebabkan apa? Menyebabkan Rasulullah SAW sebagai manusia, dia akan rasa sesat dada.
Sebab tu Allah kata alam nashrah laka sadrak. Allah telah lapangkan dada Nabi. Kenapa Allah lapangkan? Sebelum lapang mesti sesak dulu. Baru boleh lapang. So sesak. Nabi rasa kenapa ahli keluarga senyap tentang aku? Adakah apa yang aku sampaikan ni salah? Adakah aku di pihak yang salah? Macam tu. Kan kita bila kita cakap benda yang baik, kita rasa kenapa salah aku apa yang aku cakap ni kot. Kita rasa kita nak mula menyalahkan diri sendiri. Dan ini berlaku kepada Rasulullah SAW. Sebab baginda ditentang oleh orang yang baginda kenal sejak kecil lagi. Maka Allah ajar Nabi berdoa. Doa ni sebenarnya amat tepat, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Masalah yang sedang dihadapi oleh baginda, sehingga baginda terpaksa untuk meninggalkan Mekah. Maka baginda diajar untuk minta kemasukan yang baik. Yang dimasukkan adalah apa? Kemasukan ke Madinah. Jadi minta kepada Allah. Kalau baginda ditakdirkan keluar daripada Mekah ni sebenarnya sebagai yang kata petanda awal Nabi akan diusir dari Mekah. Petanda awal. So Allah suruh Nabi doa siap-siap. Kalau terpaksa keluar, beri baginda masuk tempat yang lebih baik dengan kemasukan yang baik. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Keluarkan aku secara keluar yang benar. Baginda berdoa supaya apa? Allah ajar baginda supaya doa. Kalau baginda kena keluar pun, at least keluarkanlah aku dengan cara yang terhormat, dengan cara yang baik. So baginda minta supaya kalau baginda dikeluarkan, Allah ajar dikeluarkan dengan mulia dan dengan cara yang baik. Jadi antara harapan baginda ialah biarlah hati baginda tak paling lagi ke Mekah. Tanah tumpah yang sangat disayangi dia, apabila dia tinggalkan. Jadi kalau kita lihat kepada susunan ni, disebut masuk dahulu baru sebut keluar. Sedangkan kalau ikut kita, keluar dululah baru masuk. Keluar dari Mekah baru boleh masuk Madinah. Kenapa Allah ajar macam ni? Sebab nak dikatakan bahawa Allah ajar Nabi jangan risau bahagian keluar tu. Minta yang masuk tu keluar tak apa, aku settlekan, aku uruskan. Bab keluar tu jangan fikir sangat. Allah kan orang sedih. Allah terpaksa berhenti kerja. Allah terpaksa keluar daripada negeri sendiri. Allah terpaksa melepaskan apa yang patutnya orang nak. Macam tu. Jangan fikir yang itu. Fikir yang ke depan. Yang lepas-lepas tu tak apa. Yang lepas-lepas tu tahulah Allah macam mana nak uruskan. So Allah suruh kita ambil concentrate apa yang ke hadapan. Yang berlalu biarkan dia berlalu pergi. So Allah susun berdasarkan keutamaan, bukan berdasarkan kronologi kejadian. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala dalam tafsir ayat ini dia katakan bahawa sungguhnya orang kafir Mekah ketika mereka sepakat di antara mereka nak bunuh Nabi SAW atau nak usir dia atau nak ikat dia, Allah berkehendak untuk memerangi ahli Mekah. Maka dia perintah kepada Rasulnya untuk berhijrah ke Madinah, yang antara lain Allah SWT berfirman, dan katakanlah ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkan aku secara keluar yang benar. Waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan berikanlah kepadaku dari sisi engkau kekuasaan yang menolong. Dan Nabi minta apa tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah? Nabi minta sultanan dari sisi Allah yang diterjemahkan sebagai kuasa. So baginda disuruh buat apa? Baginda disuruh minta kuasa yang dapat bantu baginda menjalankan tugas baginda seorang rasul dan juga sebagai seorang pendakwah. Kita dalam kehidupan harian kita seperti mana kita kata awal tadi, kita tak mampu buat apa-apa tanpa kekuatan daripada Allah SWT. Nak bercakap, nak susun apa, nak cakap apa, semuanya kalau Allah tak bantu, kita tak mampu nak buat apa-apa. Jadi bukan kuasa untuk perintah saja, sebab baginda akan dapat kuasa pemerintah nanti, tapi yang lebih penting adalah kekuasaan untuk jalankan tugas. Semua orang boleh dilantik menjadi pemerintah, tapi belum tentu dia boleh menjalankan apa yang dia buat. Berapa ramai orang yang berada di jawatan yang sepatutnya, di jawatan yang dia ada sekarang, dia tak layak untuk jawatan tersebut. Sebab tu Nabi kata kepada Abu Zar minta jawatan, minta dia jadi pemimpin, Nabi tak bagi. Nabi kata kau tak boleh, kau lemah. Bukan maksud dia bukan orang baik. Dia tak ada orang dia tak boleh untuk jadi apa yang dia idam-idamkan. Setiap orang tu diberikan sesuai dengan kemampuan dia. Dan di Madinah nanti baginda akan dapat kekuasaan pemerintahan tu. Jadi baginda senang untuk berdakwah kepada manusia, terutama nanti apabila perjanjian Hudaibiyah ditandangi. So pemerintahan itu adalah sebagai salah satu untuk Allah bagi kepada Nabi untuk memudahkan jalan dakwah dia. Sedangkan Nabi di Madinah, di Mekah tak dapat tu. Dia terpaksa keluar daripada Mekah, Allah bagi yang lebih baik daripada itu lagi. Itu dia. Qatadah rahimahullah tak kata, seorang penafsir Quran dia kata, tabi'in kata silap, atau sahabat, kalau tuan-tuan boleh check balik untuk saya pun kadang tak perasan. Dia kata dalam tafsir Ibnu Katsir, dia kata
Sehubungan dengan tafsir ayat ini, sesungguhnya Nabi SAW menyedari bahawa baginda tak mempunyai kekuatan untuk tanggung tugas dakwah ini, melainkan dengan apa? Sultan. Melainkan dengan kekuasaan. Setakat cakap-cakap biasa orang tak nak dengar. So kena ada jawatan juga. So kita katakan Allah tak bagi minta jawatan. Nabi kata Allah akan robek-robekkan jawatan orang yang minta jawatan tapi tak sesuai ni. Tetapi apabila diberi jawatan, Allah akan bantu kalau Allah takdirkan dia itu untuk dia dapat jawatan tersebut. So maka bagi dia pohon kekuasaan yang menolong kepada Allah untuk membela kitabullah, batasan-batasan Allah, hal-hal yang difardukan oleh Allah dan untuk menegakkan agama Allah. Kerana sesungguhnya kekuasaan itu adalah rahmat daripada Allah SWT yang dia jadikan di kalangan hamba-hamba dia yang membawa ajaran Islam itu sendiri. So dia gunakan kekuasaan dia bukan untuk diri dia, bukan untuk peribadi dia, untuk kepentingan peribadi dia, tapi untuk kepentingan agama semata-matanya. Seandainya tak ada kekuasaan, tentulah sebahagian daripada mereka akan serang sebahagian yang lain. Yang terkuat akan memakan yang lemah. So Nabi kena ada kekuatan. Dan kita kena nampak bila Nabi duduk di Madinah pun ada usaha untuk menjatuhkan Rasulullah SAW sama ada daripada dalam atau luar itu sendiri. Okey, baik tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT. Tadi kita lihat apa yang Nabi dapat dah. Itu kena kita tahu sebab kita kena belajar dalam Al-Quran ni, kita kena lihat latar belakang terlebih dahulu. Sebab kalau tidak nanti orang kata kita tafsir kod sedap sendiri. Jadi kita kena tahu dulu apa latar belakang dia. Latar belakang dia adalah Nabi SAW diusir. Akan diusir daripada Mekah. Dan itu berlaku. Datangnya para sahabat daripada Madinah, jemput Nabi untuk pergi ke Madinah. Sebelum tu pun dah ada hijrah. Dah ada hijrah ke Habsyah. Tapi bukan semua orang pergilah. 2 kali kalau tak silap. Kemudian Nabi cuba mencari dakwah ke Taif, tak percaya. Akhirnya Nabi minta orang bukan Islam pula bawa dia masuk semula ke Mekah. Guna tiket orang bukan Islam ni masuk balik ke Mekah. Kemudian akhirnya terpaksa keluar berhijrah ke Madinah. Jadi yang paling utama kita perlu tahu bahawa dalam usaha kita cari hidayah Allah Subhanahu Wa Taala ni, sebenarnya kita tak tahu apa yang terbaik buat kita. Nabi SAW sendiri tak tahu apa yang terbaik buat dia, melainkan Allah sendiri yang bagi petunjuk. Kadang-kadang berlaku dalam kehidupan kita satu perkara. Kalau kita lihat tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, dalam satu sisi kehidupan keduniaan, kita lihat okey. Inilah yang manusia mahu, inilah manusia idamkan. Rasulullah SAW, kalau dalam sirah, Rasulullah SAW ditawarkan kekayaan, pangkat, darjat, bahkan wanita. Apa saja yang Nabi mahu, asalkan Nabi sudi meninggalkan dakwah yang Nabi bawa di Mekah. Bahkan dalam riwayat mengatakan, wallahu alam sama ada riwayat itu sahih atau tidak, tapi dalam sirah ada, iaitu Abu Talib sendiri pujuk Nabi supaya tinggalkan dakwah ni. Sebab Abu Talib tak tega untuk lihat Nabi SAW ditentang macam ni. Tak sepatutnya berlaku kepada anak saudara yang dia sayang ni. Tetapi jadi kalau kita lihat dari segi sisi kehidupan Rasulullah dah okey dah. Teruskan perniagaan, teruskan apa yang Nabi suka buat. Nabi disayangi oleh orang Mekah dan sebagainya. Orang percaya kat Nabi Mekah. Kalau Nabi berniaga, Khatijah pun ada nak support dia ketika sebelum itu. Kemudian selepas itu pun orang boleh sayang dia, tak ada masalah. Dia boleh pergi berniaga kalau dia mahu. Tapi bukan itu yang Nabi mahu. Nabi mahu keredaan Allah SWT. Sebab Nabi merasai khulwatul iman itu. Kemanisan iman itu. Orang yang ada fitrah yang baik, dia tidak boleh terus-menerus dalam kemaksiatan, terus-menerus melihat orang lain membuat satu perkara. Sebab lama-lama tempias dia kena kat dia agak. Walaupun kadang-kadang tak buat, kan? Orang yang kawan dengan orang penjual minyak wangi, tempias juga minyak wangi dia kat kita. Kita kata macam tu. Kalau dia tu orang yang memang penempa besi, kan ada bau-bau api kat situ, kadang-kadang tempias juga kat kita. Kita kata macam tu. Orang sebelah menghisap okok lah misalnya. Kita tak hisap okok pun, orang pun pelik. Bukan abang tadi pergi, saya pernah isteri saya tanya, bukan abang tadi pergi masjid, abang pergi masjid ke pusat snooker ni, asal bawa okok ni? Dia pun pelik kan. Dia pun pelik sebab ada orang merokok kat masjid kan. Okay, tak apalah, tu selingan tuan-tuan. Saya bukan nak bermusuh dengan perokok. Jangan bermusuh dengan saya. Saya main-main je. Jadi dia katakan, kita lihat dari sisi kehidupan, okey dah. Kita ada kemewahan yang sepatutnya membahagiakan. Kalau kita lihat pada siapa, isteri Firaun. Dia dah dapat everything kan, tapi apa dia minta? Dia minta ke Allah rumah. Rumah dia minta. Bukan dia duduk dalam istana ke? Tak, rumah dia minta.
bagi dia rumah yang dia ada, istana yang dia ada tidak mendatangkan kebahagiaan buat dia. Jadi kita kena lihat, jika dilihat pada banyak sudut yang lain, rupanya banyak daripada kebahagiaan yang kita dapat sekarang ni membuatkan kita terpaksa berkompromi dengan perkara yang Allah tak redha. Nabi SAW duduk kat Mekah, tengok orang sembah berhala, tengok orang bertelanjang kat depan Kaabah, minta maaf cakap. Tengok orang buat perkara-perkara yang bukan sahaja tak mengikut agama, melawan fitrah sebagai manusia itu sendiri. Yang itu. Kan, kalau tuan-tuan baca dalam sirah, seorang perempuan ini dia boleh melakukan hubungan dengan mana-mana lelaki. Kemudian bila dah lahir anak tu, dia tengok pada anak tu mana yang rupa dekat dengan muka bapak dia. Ni yang bapak, ni yang bapak ni. Dia boleh pilih. Macam tu. Dia punya teruk dia bagaimananya kehidupan. Bahkan boleh diwarisi. Isteri tu boleh diwarisi. Adik-adik boleh warisi. Lepas mati suami kan dia boleh warisi. Tak masalah. Betapa nilai murahnya nilai wanita ketika itu. Jadi kita dapat lihat bagaimana orang jahiliah. So Nabi tak redha, Nabi tak suka perkara ni. Jadi kita kena lihat, apa yang kita buat ni adakah Allah suka? Kita terpaksa terlibat dengan perkara maksiat, kadang-kadang kita terpaksa lewat solat, atau lebih teruk lagi kita terpaksa tinggal solat. Atau lebih teruk kadang-kadang kita terpaksa bagi rasuah nak dapat projek, ataupun kadang-kadang kita terpaksa ambil hak orang lain. Kita ada dalam keadaan di mana manusia pandang mulia tapi di sisi Allah tak bagus. Kita kata macam tu. Makanya jika Allah keluarkan kita dari satu keadaan dengan keadaan yang benar, dengan keadaan yang mulia, kita akan berjaya. Dunia akhirat Allah akan bantu kita. Jika dia masuk kita dalam satu keadaan, satu tempat yang siddiq, Allah sebut siddiq yang benar, kita akan berjaya. Maka dengan itu mudah-mudahan kita dapat hayati doa yang Allah ajar kepada Nabi ini. Doa ini Allah rakam dalam Al-Quran, bermaksud dia adalah keutamaan kita. Kita masuk masjid, kita doa apa? Allahumma ftahli abwabik. Ya Allah, buka pada aku pintu-pintu. Pintu rahmat. Allahumma ftahli abwabik rahmatik. Maaf. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Betulkan saya tuan-tuan kalau saya silap sebab saya pagi-pagi ni lidah dia berpusing-pusing sikit. Kadang-kadang dia sama-sama campur. Jadi buka apa? Pintu rahmat. Bila kita keluar kita minta apa? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kita keluar kita minta Allah apa keutamaan, apa tu pemberian, sebab kita keluar kita nak cari rezeki kita minta. Masuk masjid kita minta rahmat Allah, ya Allah aku buat dosa macam-macam, aku buat kat luar masjid ni. Aku keluar dari masjid, ya Allah bagi aku kurniaan, ya. Bagi kurniaan. So masuk dalam kemasukan yang baik, keluar pun dalam kemasukan yang baik. Bukan keluar-keluar dah hon orang dah. Kan? Tunjuk sign language dan sebagainya. Keluar pun. Mana inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, tak ada. Kita fikir aku nak cepat dia. Sebab kita kata. Sebab Allah kata fanchasiru fil ard wa batahu min fadillah. Kau bersebarlah di muka bumi Allah. So kita pun tak sabar-sabar nak bersebar di muka Allah selepas solat. Jadi kita doa pada Allah SWT, Allah rakam supaya kita dapat masuk ke tempat yang betul, keluar ke tempat yang betul. Sedang Nabi SAW pun Allah suruh Nabi doa. Kita sebagai umat baginda lebih-lebih lagi lah kena doa dengan doa ni. Saya pun sendiri cakap, saya pun jarang amal doa ni. Bukan tak pernah lalu, terlupa. Rupanya, ini penting sangat. Bila saya dapat peluang untuk kaji semula, doa ni sepatutnya tak boleh tinggal. Allah ajar Nabi SAW, Allah sebenarnya boleh bagi je kat Nabi. Kan Allah bagi Nabi pergi Isra' Mi'raj. Naik burak. Kenapa Allah tak bagi haiwan yang sama pergi ke Madinah? Kenapa kena pergi duduk kat gua? Sebab Allah tak suruh kita pergi ke langit. Allah tak suruh kita tiru. Tak payah buat kerajaan langit, tak payah buat. Fikir kerajaan kat bumi ni, kerajaan langit bagi kat Allah sudah. Jadi Allah ajar macam tu. Allah boleh bagi kat Nabi saja, tak sampai dah kat Madinah. Tapi dia suruh Nabi minta. Kenapa minta tuan-tuan? Bila Coach Allen dengan Coach Asria cakap jom kita buat pasal doa ni, saya rasa ini yang paling terbaik. Sebab apa? Sebab doa itu sendiri lambang kerendahan diri seorang insan kepada Tuhan dia. Kita nak sebut hamba tu apa? Hamba tu slave, dia minta, ya Allah bagi aku. Itu lambang kerendahan insan, diri insan tu kepada Tuhan dia. So dia minta, Allah ajar kita, ya Tuhanku, masuk aku secara masuk yang benar, yakni yang mulia, ya Allah. Keluar aku secara yang benar, yakni keluar walaupun tempat itu tak mulia, tapi darah kita keluar dengan cara terhormat, dan berilah kepada aku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Jadi apa maksud tempat masuk yang benar?
Tadi kita dah sebut, tapi kita sebut dari segi sisi Nabi. Nabi keluar daripada Mekah, Nabi keluar masuk ke Madinah. Simple as that. Tapi dari bentuk kita tak keluar daripada Mekah nak pergi Madinah. Sekarang pun bukan semua orang boleh pergi, tak cukup 2 dos tak boleh pergi. Kita kata macam tu, nak kedai mamak pun tak boleh. Kita kata macam tu sekarang. So apa maksud tempat masuk yang benar? So, bila kita lihat makna doa sangat indah sebenarnya. Para ulama bincang sebenarnya apa maksud yang benar, masuk yang benar. Antara yang boleh buat kesimpulan ialah masuk kubur setelah mati. Moga-moga kita masuk dengan baik. Keluar dengan baik, husnul khatimah, masuk kubur pun tak kena siksa kubur. Masuk tempat yang diri Allah, masuk masjid. Ada orang masuk masjid, tuan-tuan. Ada orang masuk disco. Saya semua bagi perumpamaan yang ekstrim. Ada orang masuk kelab malam lah kita kata. Kita lihat satu orang ni masuk kelab malam, kita kata ni tak ada bukit nak pergi nak buat apa? Buat maksiat Rupa-rupanya dia pergi dalam, dia nak ambil wuduk. Nak ambil wuduk. Sekarang kan bukan semua tempat boleh masuk masjid kan? Bukan semua orang boleh masuk kan? So dia nak ambil wuduk, dia ambil sejaran sembahyang kat luar. Oh, dia ambil wuduk. Ada orang pergi masjid, tak ada, sakit perut. Sakit perut. So dia masuk masjid. Kita tak tahu niat Allah, innama amalu bin niat. Setiap itu terukir pada niat. Kita lihat pada zahir sahaja, tapi Allah lihat lebih dalam. So kita masuk masjid ni, masuk dengan baik, keluar dengan baik. Masuk rumah sendiri, masuk rumah sahabat, kenalan, minta izin masuk, pejabat, kolej, universiti. Dalam kes Nabi, masuk Madinah. Kan kita tak tahu universiti mana yang terbaik untuk aku. Suami mana yang terbaik? Keluar dari rumah bapak aku, masuk suami. Kan jadi macam kisah pepatah Melayu kan. Keluar daripada mulut rimau masuk mulut buaya, something like that lah. Macam tu. Kita tak nak yang macam tu. Kita nak keluar baik, masuk pun baik. So bila kita kata keluar daripada tempat yang benar, yang dalam kes Nabi SAW Mekah. Keluar daripada semua tempat yang dikehendaki Allah, seperti keluar daripada kota Mekah waktu hijrah, keluar dari kubur nanti, kalau ulama bincang, waktu hari kebangkitan, keluar dengan baik. Keluar daripada semua tempat yang dikehendaki Allah, seperti kota-kota yang menjadi tempat melakukan perbuatan maksiat dan sebagainya. Macam dalam kisah hadis Nabi, orang yang bunuh 100 orang tu, orang ahli ilmu kata keluar daripada tempat kau. Sebab tempat kau ni yang pengaruh kau jadi jahat. So kadang-kadang tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang rahmati Allah SWT, gaji kita besar dah, tapi jiwa kita tak tenang. Kita berhenti. Orang kata kau gila ke? Kerja kat syarikat besar, jadi CEO, Allah kau jadi director. Siapa tak nak beri kerja, kalau nak bagi kat aku lah. Tapi nak bagi kat dia tak layak pula. Kalau aku tak ada, aku nak berhenti lah. Gila punya kerja ni. Kata. Kau nak jadi apa? Kalau mak kita berhenti. Kau berhenti, kau nak kerja apa? Kau nak aku sayang kau? Kadang orang cakap macam tu. Benda tu berlaku. So doa ni memang sangat-sangat. Bila saya dapat doa ni, saya kata, ini memang penting. So bila Nabi hijrah ke Mekah, Madinah, orang kata Nabi kena halau. Orang Mekah pakat kata, orang Mekah pakat halau Nabi ni. Supaya dia keluar. Bukan halau directly. Paksa dia supaya dia terpaksa keluar. So pada zahir agenda, pada zahir manusia, Nabi keluar dalam keadaan hina. Masuk ke Madinah pula, entah negeri mana pula. Kena harapkan bantuan rakyat Madinah pula. Harapkan bantuan orang pula. Bukan tuan rumah, orang ajak datang. Kalau bahasa orang sekarang tu, orang bincang, boleh ke nak panggil Nabi ni imigran ke tidak? Itu kita tak nak bincang. Kita bagi kat mufti. Tapi orang sebut kan, orang sebut. Benda tu. Nampak hina. Tapi Allah sebut, Allah ajar Nabi doa. Masuk tempat benar yakni mulia, keluar daripada tempat benar yakni keluar dengan cara terhormat. Bila Allah SWT jadikan tempat masuk dan keluar kita benar, maka kedatangan Rasulullah SAW dan para sahabat ke Madinah melahirkan nikmat yang sangat besar kepada perjuangan Nabi. Bermula daripada Madinah, itulah Islam mula tersebar luas. Keluar daripada Mekah dalam keadaan hina, nampak hina di sisi manusia, pulang semula ke Mekah dalam keadaan yang mulia. Walaupun pada kacamata orang pada permulaannya dia adalah satu perkara yang hina, tapi Allah telah menjadikan ia satu takdir yang benar. Kan kadang kita buat istikharah kan, solat istikharah tu, kita minta. Kadang-kadang tak berlaku dengan apa yang kita minta, kita ingat okey dah. Ada kawan saya, tuan-tuan, melawak sikit pagi-pagi. Ada orang kata, aku mimpi jodoh aku, dia dapatlah jodoh, dia kata masa dia muda-muda. 4 orang datang, dia kata, lembaga 4. Dia kata. So, 1 tu buka kat dia, 3 lagi tak buka. Sampai sekarang tak buka lagi. Misi dia doa tak buka-buka. Tak adalah macam tu, tuan-tuan. Itu orang kata melawak je. Tapi kita katakan, bila kita benda tu betul, kadang-kadang tak semestinya jalan tu betul, tetapi Allah bagi kita pengalaman yang benar untuk menatijahkan satu perkara yang baik. So, kita sendiri dalam hidup ni, kita tak tahu macam mana perjalanan hidup kita.
Kita masuk pada suatu tempat, kita keluar dari satu tempat, kita ada pada satu keadaan kita tak tahu betul ke tidak apa yang aku buat. Kita minta kepada Allah supaya apa? Ya Allah, masukkan aku ke tempat yang betul, keluarkan aku pada tempat keluar yang betul. Kadang kita sangka tempat kita duduk ni betul lah. Lepas tu ada orang dia tak layak pun pegang jawatan tapi dia tak reti-reti nak turun sebab dia ingat dia betul. Tapi sebenarnya dia tak betul. Jadi kita minta Allah supaya keluar. Bukan orang yang minta, dia sendiri minta. Kadang-kadang kita nak keluar tapi kita tak tahu nak keluar nak mana pula, nak pergi mana. Bukan simply macam tu yang nak keluar dari satu tempat kerja dan sebagainya. Kita minta Allah SWT masukkan tempat yang betul. Dalam perjalanan, hatta kita cari hidayah sendiri ni, kita mengaji sana sini, kita pun tak tahu mana yang Allah redha, mana ajaran yang betul. Tuan-tuan sekarang duk mengaji dengan saya, kopiah pun tak pakai tuan-tuan. Betul ke ni? Minta petunjuk ke Allah SWT. Tunjuk yang betul. Kok betulkah aku masuk Zoom meeting ni dengan yang benar? Aku keluar pun nanti dengan yang benar. Supaya Allah redha. Jadi kita doa dengan doa ini. Kalau ada tempat salah, orang yang kita mengaji tu bawa ajaran sesat sebagainya, kita minta Allah SWT keluarkan kita. Masuk kita tempat orang yang ajar Quran, orang yang ajar sunnah Nabi SAW, orang yang membawa kita keredaan Allah SWT. Dari segi kehidupan misalnya, kadang-kadang tempat kerja kita dah bagus dah untuk kita, dari segi keduniaan, kedudukan kita dah bagus dah, tetapi Allah tak redha, kita terpaksa keluar. Atau memang tak bagus pun, kita menyebabkan kita susah hati. Kadang-kadang orang dah kahwin, suami kita tak bagus untuk kita misalnya kalau perempuan. Dera kita, kaki mabuk, malas kerja. Dia harap kita pula bagi nafkah kat dia. Misal macam tu. Jadi Allah Maha tahu. Kadang-kadang ada keluarga kita tak sama pandangan dengan kita. Kadang-kadang kita terpaksa keluar sementara. Kita keluar sementara untuk mencari apa? Mencari keredaan Allah SWT. Sampai kita ada kekuatan untuk kembali. Seperti mana Rasulullah SAW akhirnya kembali dia ke Mekah tu. Jadi Rabbi adkhilni mudkhala sidqin, ya Tuhanku, masuk aku secara masuk yang benar, wa akhrijni mukhraja sidqin, keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar, waj'alni min ladunka sultanan nasira, beri pada aku dari sisi engkau kekuasaan menolong. Allah bagi Nabi menang, walaupun awal-awal nak nampak macam Nabi kalah, nampak macam kena keluar daripada tempat halaman. Kadang-kadang kita start tempat kerja, suasana kawan-kawan tak bagi impak positif pada kita. Kadang-kadang kita dapat satu keadaan kita tak selesa, kita duduk kat sana. Kita cari-cari kat mana tempat nak pergi. Dan kita tak berani nak keluar daripadanya. Misalnya kita ada anak perempuan, kita terpaksa keluar daripada tempat kita. Dia masuk ke rumah suami dia. Kita pun tak tahu suami itu cukup bagus atau tidak. Maka kita kena ajar anak-anak kita doa ni. Doa ni supaya Allah kalau nak keluarkan dia daripada satu tempat ke satu tempat, biarlah keluar itu dalam keadaan baik. Masuk ke satu tempat yang lain juga dalam keadaan baik. Misal nanti Ramadan, tahun depan nak Ramadan pula, kita doa kita masuk Ramadan tu masuk dengan keadaan baik. Keluar juga dengan keadaan baik. Ini masuk okey dah, keluar tak okey. Kan? Ramadan pun ke mana apa pun tak tahu. Lailatul Qadar tak pun tahun depan, kita fikir macam tu. Maka apa yang kita kena buat, teruskan perjuangan. Kadang-kadang kita nampak macam jalan itu tak boleh kita nak keluar daripada kita start, tapi kita minta ke Allah, kita mohon petunjuk kerana yang lebih tahu, yang lebih penting bukan kedudukan jawatan, yang lebih penting adalah kemuliaan daripada sisi Allah SWT. Bila dalam misal kita kata awal-awal tadi dalam azan sebut hayya as-salah, hayya al-falah, kita jawab tiada sebarang daya kekuatan, la haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan Allah tolong kita, Allah keluarkan kita, masukkan kita dalam keadaan baik dan keluarkan kita dalam kebaik. Allah masukkan kita di dunia ni dalam keadaan yang baik, Allah keluarkan kita kelak daripada dunia ni juga dalam keadaan yang baik. Kita minta mudah-mudahan Allah tolong kita, Allah bagi kita kekuatan, mudah-mudahan Allah kesian kat kita. Wallahu a'lam. Saya rasa cukup dulu sekadar ini perbincangan kita yang ringkas ini. Mudah-mudahan Allah bagi manfaat. Ada salah silap saya mohon maaf. Tinggal ambil yang benar, mana yang benar, tinggal mana yang tersalah. Mudah-mudahan Allah bagi rahmat. Ada tambahan insya-Allah kita sambung pada sesi yang kedua. Saya kembalikan kepada Coach Aidil.